Hello, selamat datang ke Cikgu Luan. Siapa dia? Saya Rotan. Sebelum ni saya pernah buatlah review berkenaan dengan Sony ZV-1 untuk tahun 2000 sampai 2020 lagi. Korang boleh check out the particular video. Dan ada ramai jugalah orang yang minta saya untuk buat Cikgu Luan boleh tak buat video susulan untuk Sony ZV-1 ni, apa kelebihan dia, apa kekurangan dia tu semua. Sebab memang saya memang suka gila Sony ZV-1 ini dan saya tak pernah menyesal beli kamera yang kononnya nampak kecil tapi tak powerful lah kononnya. Tapi mungkin kita akan buat multiple video. So video hari ni saya just nak tunjukkan hasil video yang saya gunakan untuk Sony ZV-1 untuk outdoor, untuk indoor, apa kelebihan dia, apa kekurangan dia. Kita akan ulas based on dia punya footage lah. So mari kita. Alright. So first things first, kita tengok dulu footage yang this one, right? Sebelum saya pergi lebih lanjut, so majority footage untuk video kali ini saya shoot untuk 1080p dan juga 50 frames per second. Kenapa 50 frames per second? Sebab senang kita nak buat slow motion, okay? So saya punya picture profile saya buat custom, so dia adalah Cine 2 campur dengan Cinema plus custom value yang saya dah aturkan. Saya aturkan according to Canon look sebenarnya. So kita play sekejap. So, saya suka ZV-1 sebab dia punya, kata apa, human element dia for me memang mencukupi lah. Dia pun ada blur belakang sikit. Kemudian autofocus dia memang sangat-sangat okey lah sebab dia ada eye tracking focus punya ni kan. So, memang cantik lah for me untuk human purposes. Sangat-sangat cantik. So, ini salah satu shot yang saya suka lah. Sebab apa? Sebab dia ada foreground. Kalau korang tengok, foreground dia blur. Dan juga background for sure dia blur. Dan juga dia ada, orang kata apa, elemen pokok-pokok dekat belakang. So, dengan kita punya aperture lebih kurang f2.8 dan juga saya zoom sehingga 70mm menyebabkan kita dapat gambar yang macam ni lah. Right? So, ni sesi saya buat interview lah. Kalau korang tengok sesi interview ini pun sama juga. Dia banyak, orang kata apa, elemen pokok. Cumanya mungkin dia, orang kata apa, overexpose sedikit. Tapi saya suka lah shot ni sebab dia nampak macam proper, dia nampak professional at the same time. Overall memang saya suka lah. Dan ini dalam keadaan kita belum color grade lagi. Kemudian yang ni saya shoot guna gimbal Zhiyun Crane M2 saya. Saya just nak buat shot close up dan ada sedikit movement lah daripada atas ke bawah. Kemudian apa yang saya buat adalah saya cuba slow motion. Lepas ni kita akan buat slow motion lah, slow to 50%. Sebab tu saya shoot 50 frames per second. So korang boleh dapat lah this smooth kata apa, pergerakan bila kita buat slow motion lagi smoothnya. Ni saya cuba color grade. Ini bukanlah color grade yang terbaik, tapi contohlah macam korang nak color grade, korang boleh dah dapat hasil lebih kurang macam ni. Dan tambah sikit orang kata apa, CinemaScope ataupun jenis macam wayang tu sikit kan. So boleh dah dapat result lebih kurang macam ni. In which memang ZV-1 ni dia punya kelebihan adalah daripada segi close up dia. Kalau korang dial kepada 24mm, korang memang boleh dapat super close up yang kau-kau punya lah. So cumanya kelemahannya kalau korang zoom sampai 70mm, dia dah tak boleh buat super close up. Dah tak boleh. Tu kelemahan dia lah. Okay. Ini pun salah satu shot yang saya suka juga. Yang ni saya pergi dekat TV Alexa shoot dengan Dr. Adam Zubair. So bila kita buat color grading tu sikit dan letak CinemaScope tu sikit, so nampaklah dia punya kata apa, cinematic value di situ. Kalau korang minat lah benda-benda cinematic ni kan, plus slow motion lah. So yang ini saya cuba color grade lah. Kalau korang nak tahu color grade untuk human element dia macam mana, saya tambah sharpness sikit, saya tambah saya punya green sikit, orange tu sikit. Tapi ini semata-mata untuk showcase you guys lah. Yang mana you guys yang minat benda-benda cinematography, korang minat color grading, korang boleh dapat hasil yang lebih kurang macam ni. Which is, again saya cakap ini bukan hasil yang terbaik, tapi korang boleh tune accordingly lah. Sebab dalam ni dia ada HLG 2, dia ada S-Log 2, S-Log 3. Dia banyak lah flat profile yang korang boleh pilih. So ni salah satu best shot dan juga color grade yang best lah pada saya. So korang boleh tengok lah, memang cantik lah pada saya. Right? So yang ni just nak discover daripada segi movement element dia, which is saya on-kan active steady shot dia. Dan juga picture profile samalah Cine 2, Cinema dan juga custom value. So korang boleh tengok sendiri lah daripada segi movement dia, daripada segi zooming capability dia, autofocus dia yang saya shoot untuk Dr. Adam Zubair ni kan. So memang sedap lah pada saya. Memang menggunakan kamera ZV-1 yang sangat kecil plus dengan gimbal yang kecil lah bumi kan. Tu saya yang tengah main tu. Saya pun tak tahu saya tengah main apa. So kalau kita pause dekat moment yang this one, so antara tips ZV-1 adalah macam mana nak dapatkan blur belakang macam ni adalah korang kena dial kepada aperture f1.8. Tapi of course bila kita zoom kepada 70mm nanti kita akan dapat f2.8. Itu cara lain pula. Tapi yang paling mudah macam ni lah. Semakin kata apa, bila kita dah tune kepada f1.8, kemudian korang kena dapatkan subjek ataupun saya dalam video ni as close as possible. So korang boleh dapat blur belakang yang natural macam ni lah. So saya suka shot yang ni, this one, right? So ni daripada segi movement, kononnya POV lah, main racetrack kat situ kan. Kemudian saya akan tracking pula dengan kawan saya. Yang ni again bukan handheld, ini adalah menggunakan gimbal lah.
So susah lah sikit kalau nak gunakan dapatkan stable shot macam ni tanpa gunakan gimbal. So yang ni kawan saya tengah main baling-baling bola, baling apa pun saya tak sure. So nampaklah ada blur belakang sikit kalau dia detect kepada jaring tu semua. I think saya puas hati lah. Zooming capability again memang tak tahu lah, dia macam jarak antara 24mm dan juga 70mm ni macam is a sweet spot lah untuk kita semua, tak semestinya untuk ZV-1. So tak tahu lah, saya memang minat lah dengan jarak macam ni. Kemudian kita boleh lah buat as simple as color grading cinematic. Saya slow motion kan 50%, so kita boleh dapat lebih kurang macam ni lah. So yeah, you guys yang minat cinematography, ZV-1 bukanlah satu kesalahan untuk korang miliki. Okay je, lagi best lah daripada korang gunakan smartphone you guys. Okay, so another one extra shot, kita buat circular shot dekat staff F-Storage, macam-macam lagi lah I think. Dan ini adalah kekurangan ZV-1 dari segi low light. Walaupun dia ada fast aperture which is f1.8 ataupun f2.8 kalau kita zoom, but still noise tu still kita nampak sikit lah juga, sebab dia tak mampu nak handle ISO lebih pada 3200. Dia kalau ISO 6400 tu dah nampak a bit grainy lah. Lagi-lagi bila korang buat color grading. Jadi saya tak buat color grading pun nampak, saya boleh nampak lah ada noise yang dalam tu. But yet again, zooming capabilities daripada segi compactness dia tu, I think ZV-1 is unbeatable lah. Untuk buat job, untuk tujuan syarikat, untuk tujuan vlogging macam ni kan, plus korang combo pula dengan Zhiyun Crane M2, korang boleh dapat ke shot macam ni kan. Kalau korang rasa macam blur belakang macam ni cukup lah cikgu kan untuk saya. So ZV-1 is okay lah for you guys. So saya cuba buat color grade juga just untuk bagi tahu korang, inilah hasil kalau korang buat color grade, which is not bad, betul. Tapi korang-korang yang macam nitpicking kan, oh ini ada noise cikgu Luan, memang betul, sebab image sensor dia kecil, dia adalah 1-inch sensor, dia tak mampu nak grasp noise tu. Dia macam dia akan capture noise yang lebih jugalah. Anyway, tapi saya okey lah dengan hasil macam ni pun, saya dah okey lah sebenarnya. Dan yang ni saya nak test in terms of flat profile dan juga normal profile yang biasa, which is untuk yang flat profile saya pakai HLG 2 dan juga BT 2020. So ini hasil raw yang korang boleh tengok lah dari segi normal profile lah. Okay, kalau HLG ni kan dia lebih kepada, kalau macam korang bukannya shoot HLG 2 ni dan terus upload, bukan, maksudnya korang kena buat color grading jugalah. But yet again, saya faham ada orang yang macam suka gila the flat profile pun boleh juga nak straight upload, okay je. But dia punya tujuan asal adalah korang kena buat color grade kemudian. Tapi kalau saya pun, sebab tu saya buat saya punya flat profile tersendiri, which is Cine 2 plus Cinema dan juga custom value. Maksudnya kontras saya dah naikkan siap-siap, saturation saya dah naikkan siap-siap, supaya saya boleh 90% upload straight saja. Mungkin saya akan buat color grade, color correct ni semua mungkin hanyalah 10% saja. Tapi overall saya tengok memang shot-shot yang saya dah buat ni, saya memang puas hati lah. Saya tak sangka ZV-1 ini mampu produce this particular shot yang, kalau korang faham cara nak shoot video yang betul, korang akan rasa macam ZV-1 ini is worth untuk korang beli lah. Lagi-lagi untuk human element. Macam antara tips saya adalah korang kena zoom. Yang ni 70mm, kemudian dia akan naikkan sampai f2.8, betul. Tapi disebabkan kita boleh zoom ke depan, menyebabkan blur belakang tu lagi nampak nice dan nampak natural. At the same time, kita punya subjek kat tengah tu memang nampak stand out. Macam shot ni memang lawa gila geng. Ini memang belakang tu ada hijau gelap, kemudian kat depan tu subjek iaitu ice latte, memang dia agak terang sikit. Yang ini pun sunset. So normal profile dia, saya rasa yang ni antara yang best lah yang saya shoot. Kemudian yang ini untuk silhouette shot pun boleh juga korang buat. Dan juga normal profile. So yeah, itu je lah kot video analysis kita untuk ZV-1. Conclusion, kalau korang puas hati dengan apa yang kita dah bedahkan tadi, saya rasa korang boleh beli ZV-1 sekarang juga. Provided that harga sekarang ni, kalau tak silap saya second hand dalam, korang boleh dapat dalam 2,500, 2,700 lebih kurang macam tu lah. So kalau korang macam tak yakin nak beli second hand, tak apa, dia punya price first hand masih lagi murah, lebih kurang RM3,000 saja. Overall body dia lebih kurang macam ni, ada flip screen, kan mudah tu. Sebab tu saya memang minat gila lah Sony ZV-1 ni. Dia ada zooming capabilities kan. So kalau saya zoom, nampak dia macam keluar sikit, lebih kurang macam tu. Dia boleh letak audio jack, autofocus dia memang sangat-sangat laju. In fact, ini adalah autofocus yang paling super accurate lah, kamera mirrorless Sony yang ada dekat luar sana, sebab ialah dia 1-inch sensor. Kemudian last but not least, dia punya f1.8 dan juga f2.8, menyebabkan kalau macam korang punya subjek tu dekat, so memang blur belakang dia tu memang kau-kau lah. So minus the battery lah, so battery dia memang bangang sikit.
So yang ni saya ada kata apa, NP-BX1 ni saya ada hampir lebih kurang 5 biji bateri yang mana hanya mampu bertahan 3 jam saja. But itu on a separate video lah yang kita akan buat on ZV-1. So komen kat bawah, oh Cikgu Ran, saya nak lagi video pasal ZV-1, menarik cikgu, kamera kecil tapi boleh buat blur belakang macam tu, low light pun okey. Komen kat ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya. Apa lagi guys nak tahu berkenaan dengan video editing dan video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah supaya saya boleh buat video upon request juga. Itu saja daripada saya Cikgu Luan. Sampai lagi, Selatan.